Ramadan ini dia tidak terpisah dengan Al-Quran. Ramadan dan Al-Quran diberikan pada hari nuzul Quran tadi. Apa yang kita buat yang ada kaitan dengan Al-Quran, itu yang kita kena ingat. Jangan kita tak ada langsung sambut nuzul Quran, tapi tak ada sepatah haram. Orang kata sepatah haram benda yang kita buat menjurus kepada Al-Quran. Baca dia, tadaburnya, kuliahnya, programnya yang disusung untuk Al-Quran, sama ada di surau ini ataupun di tempat-tempat lain yang boleh kita join ataupun yang boleh kita ikut bersama. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan jelas, syahrul Ramadan allazi unzila fihi hudan linnas ila akhir ayat. Ini tuan-tuan boleh lihat, boleh rujuk dan boleh buat tadabbur ayat ini. Ini nak menggambarkan bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran untuk memberi petunjuk kepada manusia. Bila datangnya Ramadan secara tidak langsung ramai yang akan dekat dengan Al-Quran berbanding dengan di luar bulan Ramadan. Bahkan ada orang yang sampai sekarang ni masuk hari yang ke-10 dah boleh khatam. Ada dia fokuskan 10 hari dia boleh khatam. Baik. Dan Al-Quran ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, termasuk apa nama ni, dan juga puasa ini, Al-Quran dan puasa ini termasuk dalam perkara yang akan memberi syafaat Allah. Dan bila kita hidupkan Al-Quran dan kita muliakan Al-Quran, orang tanya saya, muliakan Al-Quran itu macam mana? Letakkan di tempat yang cantik, bungkus dengan kain putih ke, masuk dalam almari ke? Bukan begitu masuk muliakan Al-Quran dengan dua cara saja. Pertama baca, yang kedua ikut apa yang Al-Quran cerita. Itu saja. Ada setengah tu baca tapi tak ikut pun ada juga. Na'udzubillah min dzalik. Hadis Nabi SAW yang menyebut asyam wal Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran duanya, kedua-duanya tadi memberi pertolongan, memberi syafaat. Kita dapat hasil nanti apa yang kita buat di dalam bulan Ramadan ini dengan kita puasa dan kita baca Quran, kita dekatkan dengan Al-Quran. Kata Nabi, yashfa'ani li'abdi yawmal qiyamah. Allah. Kedua-dua ini akan datang memberi pertolongan pada hari masa kita di mizan Allah Subhanahu wa taala, amalan kita nak ditimbang oleh Allah, maka ketika itulah datangnya dua amalan ini, dua perkara ini, yashfa'an. Allah Akbar. Rasa nak tak tuan-tuan? Naklah kan? Orang datang nak bagi pertolongan, saat itu memang memerlukan pertolongan. Masya Allah. Yaqulu asyam ayu rabbi mana'atuhu ta'am wa syahwat fa syafa'ani fi. Puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata ni hamba ni dia menahan diri dia daripada makan dan hawa nafsu dia. Itu yang kita buat sekarang ni dah masuk hari yang ke-14. Kita tahan daripada makan, bukan tahan selama-lamanya, tahan dalam waktu yang diperintahkan kita berpuasa, iaitu daripada terbitnya fajar sehinggalah benar waktu itu. Dan syahwat, segala kehendak syahwat kita tahan, kita tegah, jangan buat. Dan lepas tu pun kalau benda yang Allah tegah jangan buat, perkara-perkara yang haram jangan buat. Maka kata puasa wasyafa'ani, dia datang memberikan pertolongan. Allah Akbar. Ini puasa. Wa yaqul Quran, dan berkata Al-Quran mana'tun naum bil-lail. Ini khusus orang yang membaca Al-Quran dan dia menegah dia tadi daripada tidur pada malam hari. Fasyafa'ani fi, maka Quran kata aku mohon pertolongan supaya diberikan pertolongan dengan asbab
membaca Quran, terutama dia ditengah diri dia daripada tidur pada waktu malam. Kerana itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita lihat ada orang buat tadarus selepas solat tarawih. Ini termasuklah dia tahan diri dia daripada balik dan tidur awal, dia ikut tadarus tadi 1 jam umpamanya. Maka dengan sebab itu tadi fasyafa'ani fi, ataupun kita qiyam, hidupkan malam kita dengan membaca Al-Quran, maka akan dapatlah fasyafa'ani fi. Allahu Akbar.